Xong rồi vậy. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa ghafarallahu lahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita buka muka surah 4 daripada kitab Munyatul Musalli. Yang perenggang bawah sikit pada perkataan Syekh Daud, maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hamba-Nya sembahyang 5 waktu ini, seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabda ia, ma utiya 'abdun fid dunya khairan min an yu'dhana lahu rak'ataini yusallihima. Tidak diberi akan seorang hamba dalam dunia yang terlebih kebajikan, yang terlebih baik daripada diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan bagi keduanya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Munyatul Musalli dia menekankan tentang ibadat sembahyang. Jadi dalam kitab Munyatul Musalli dia tekan berkenaan dengan ibadat sembahyang. Jadi sebelum daripada dia masuk dalam perbincangan berkenaan dengan rukun-rukun sembahyang, maka dia nak cerita dulu tentang kelebihan sembahyang itu sendiri. Antara apa ataupun kelebihan sembahyang yang ingin disampaikan oleh Syekh Daud Al-Fatani adalah, kata dia, hendaklah engkau tahu akan kadar sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hamba-Nya sembahyang 5 waktu ini. Kita kena tahu bahawasanya sembahyang fardu 5 waktu adalah anugerah yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Kita tidak memahami sembahyang fardu 5 waktu ini sebagai anugerah daripada Allah, melainkan apabila kita tahu bernilai dan betapa berharganya sembahyang fardu 5 waktu itu sendiri. Kalau kita tidak tahu nilai sembahyang fardu 5 waktu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, maka kita akan melihat ia adalah suatu bebanan semata-mata. Tapi kalau kita melihat kepada mulianya, kepada berharganya, kepada mahanya
sembahyang fardu 5 waktu, maka kita tidak akan melihat kepada bebanang semata-mata, bahkan kita akan melihat ia adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Cuba kita tengok dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah, surah yang kedua lah daripada Al-Quran. Mula-mula surah Al-Fatihah, lepas tu surah Al-Baqarah. Yang mana dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala kata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah." Demikian itu kitab, yakni Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang beriman dengan perkara yang gaib, lepas tu orang yang mendirikan sembahyang. Cuba tengok pada permulaan surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala mensifatkan ataupun menyebut di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang pertamanya beriman kepada perkara yang gaib, terus mendirikan sembahyang. Baik, sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma utiya 'abdun fid dunya khairan min an yu'dhana lahu rak'ataini yusallihima." Maksudnya, dan tiada diberi akan seseorang hamba dalam dunia yang terlebih kebajikan, maksud dia yang terlebih kebajikan, yang terlebih baik daripada diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. Maksud daripada hadis ini adalah tidak ada ataupun tidaklah diberikan kepada seorang hamba dalam dunia ni benda yang lebih baik berbanding diizinkan untuk hamba tersebut melakukan 2 rakaat sembahyang. Hamba saat itu Allah Ta'ala izin buat 2 rakaat sembahyang, tu sebenarnya perkara yang paling besar kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Sebenarnya itu adalah suatu kebaikan yang besar Allah Ta'ala bagi kepada dia. Okey, sebelum daripada kita hurai lebih mendalam lagi maksud daripada hadis ini, kita nak cerita dulu hadis yang disebut oleh Syekh Daud ni dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis di dalam kitab mereka. Antaranya dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jam Kabir. Cuma hadis ni sanad dia adalah sanad yang lemah ataupun sanad yang dhaif. Hadis ni adalah hadis yang dhaif. Jadi okey, tu daripada sudut ulama yang meriwayatkan hadis ini. Yang keduanya, maksud hadis ini adalah nak kabarnya besarnya 2 rakaat sembahyang yang dapat dilakukan oleh hamba, sehingga kan di atas dunia tidak ada benda yang paling baik yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba, melainkan Allah Ta'ala izinkan kepada hamba tersebut sembahyang sebanyak 2 rakaat. Cuma macam yang kita khabar tadi lah, kita tidak akan rasa benda tu mulia, benda tu berharga, benda tu mahal. Kita tidak akan merasa benda tu mahal, berharga, melainkan kita kenal benda tu. Kalau kita tidak kenal, kita tidak akan rasa berharga. Baik, kalau kita kenal, barulah kita akan rasa berharga. Seterusnya kata Syekh Daud Al-Fatani lagi, "Fafiha yahsulu lahul khalwatu ma'ahu walinfiradu bihi walmujalasatu lahu walinqita'u ilayhi wa fiha turfa'u an qulubihimul hujub wal astar wa tujla fiha haqa'iqul asrar wa tashruqu fiha al-anwaru fiha تكون المناجاة والمصافاة وهي صلة بين العبد وبين ربه عز وجل." Maka padanya, maksud padanya, di dalam sembahyang hasil berlaku bagi hamba khalwat ia serta Allah. Jadi dalam sembahyang ni terjadinya perkara yang dinamakan sebagai khalwat. Ni nak sapa kepada kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang ni, mesti orang tu syarat yang paling besar sekali kena khusyuk dalam sembahyang lah. Kalau tak ada khusyuk, maka tidak ada dah khalwat. Dia al-khalwah ni maksudnya kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Begitu perasaan dalam hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Baik, ni bagi orang yang khusyuk. Orang yang tak khusyuk, Allah tak ada dalam hati, duk teringat benda lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun dalam sembahyang sekalipun.
dan dapat asing ia dengan Allah. Dia dapat asing dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala saja dalam sembahyang. Ni orang hak yang nak capai maqam ini, ataupun orang hak yang nak sampai apa hak yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani ini, mesti dia kena sampai kepada maqam ihsan. Sebagaimana hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Mu kena beribadat kepada Allah seolah-olah mu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekiranya mu tidak dapat sampai kepada tahap tersebut, mu kena ingat Allah Taala melihatmu. Jadi nak sampai kepada khalwat bersama dengan Allah dalam sembahyang, bersendirian bersama dengan Allah dalam sembahyang, hak ni mesti kena capai maqam ihsan, sebagaimana hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik. Dan katanya lagi, dan memutuskan dirinya dan dapat sekedudukan baginya bagi Allah. Maksud dapat sekedudukan ni, benda ni hak yang kita cerita ni adalah dapat dirasai oleh sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita buat contoh untuk kita faham bagi orang hak yang tidak rasa benda ni. Kita kadang-kadang apabila ada satu masalah yang besar, jadi kita mikir kepada masalah tersebut sehingga kawan-kawan kita hak yang ada tepi kita tak cara pun. Kita tidak sedar kadang-kadang kewujudan orang yang berada di tepi dia. Okey, kita buat contoh lain lah kalau untuk nak faham lagi. Kita ni kadang-kadang kita main handset ni, kita main handset galik sangat kita dengan handset ni, seolah-olah kita dengan handset je. Orang lain duduk tepi kita panggil sampai kita tak nyaut, sampai kita tak dengar. Okey, begitu juga orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ini telah mencapai maqam ihsan, masuk dalam sembahyang, apa hak yang disebut oleh Syekh Daud saat itu, dia melalui perkara ini. Dia rasa dia duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat padanya itu mengangkat daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang antaranya dan antara Tuhan. Nyatalah padanya itu segala haqa'iq, segala hakikat dan asrar dan rahsia. Teranglah padanya cemerlang segala cahayanya. Dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya. Okey. Dan asrar, teranglah padanya cemerlang segala cahayanya. Baik. Hak ni macam hak yang hamba kawasan ni lah. Dia telah sampai kepada maqam ihsan. Apabila orang tu dalam sembahyang, dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya, maka apa yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berada di situ. Dan adalah di dalamnya, dalam sembahyang ni, munajat hamba dengan Tuhannya. Ini disebut oleh Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila salatihi fa innahu yunaji rabbah." Apabila seorang tu bangun kepada sembahyang dia, sebenarnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Baik. Dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jernih hatinya. Hatinya jernih. Maksudnya tidak ada kekeruhan yang selain daripada Allah berada di dalam hatinya. Dunia-dunia tak ada belaka dalam hati dia. Baik. Jadi orang hak yang duk semayang ni tu ingat belaka, hak tu ingat ni ingat, sebab dia belum lagi mencapai maqam ihsan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sir ni kalau kita cakap mudah, hati jugalah. Dan ialah sembahyang itu perhubungan antara hamba dan Tuhannya. Jadi hubungan ataupun hubungan di antara hamba dan Tuhannya adalah sembahyang. Kata Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu, seorang ulama, bermula sembahyang itu imaduddin. Maksud dia imaduddin, tiang agama. Jadi di sana ada ulama menyebut bahawasanya sembahyang itu adalah tiang agama. Tapi sebenarnya perkataan sembahyang ini tiang agama, dia sebenarnya adalah maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata perkataan ulama. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhu shalah." Kepala bagi perkara itu adalah agama Islam. Kalau tak ada agama Islam pada seorang, maka tak ada kepala, dah hidup seorang, mati lah dia. Kalau cakap kita kok gitulah.
Maka tak ada nilai dia kalau sekiranya tidak ada Islam dalam diri dia. Kepala bagi perkara itu adalah Islam, manakala tiang kepada perkara itu adalah sembahyang. Jadi tiang bagi agama adalah sembahyang. Baik. Dan ialah yakni sembahyang yang pertama yang difardu akan dia oleh Allah Ta'ala atas sekalian muslimin itu. Dan ialah yang pertama yang difardu akan dia oleh Allah Ta'ala atas sekalian muslimin itu sembahyang. Jadi sembahyanglah perkara hak yang mula-mula yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajibkan kepada orang Islam dalam rukun Islam saat ni. Kita rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah tu berkait dengan akidah, berkait dengan keimanan. Lepas daripada tu sembahyang, puasa, zakat, mengerjakan haji. Hak ni hak mula-mula sekali difardukan adalah sembahyang. Sembahyang difardukan sebelum daripada puasa pada bulan Ramadan. Sembahyang difardukan sebelum daripada zakat. Sembahyang difardukan sebelum daripada haji. Hak yang mula-mula difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang Islam adalah sembahyang. Bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hamba-Nya, supaya berhadap segala hamba itu kepada Allah dalam rupa kehambaan. Sembahyang ni berhadap oleh Allah kepada hamba-Nya, supaya hamba dia berhadap kepada Allah dalam rupa kehambaan. Maksud dia benda. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan sembahyang kepada hamba dia. Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang kepada hamba dia, supaya hamba dia berhadap kepada Allah dalam rupa kehambaan. Kita sembahyang ni, apabila kita buat apa hak yang Allah Ta'ala perintah, maka yang pertama sekali kita telah menzahirkan sifat ubudiyah kita, sifat kehambaan kita kepada Allah. Kerana apa hak yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita adalah beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat kepada aku. Baik. Jadi dalam kita mengerjakan sembahyang, mesti kita kena buat dan kita kena datangkan sebagaimana kita adalah hamba Allah. Buang sifat-sifat bukan hamba daripada hati kita, barulah sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seorang hamba dia akan bekerja untuk tuannya. Maka begitu juga kita sembahyang adalah kerana Allah. Seorang hamba dia tidak bekerja selain daripada tuangnya. Begitu juga kita dalam sembahyang tidak ada riak, tidak ada sum'ah untuk selain daripada Allah, bukan hanya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Dengan keadaannya ketika dia sembahyang saat itu, keadaannya tazallulan, yakni merendahkan diri, dan tasliman, yakni menyerahkan diri bagi Tuhannya, tabadzulan maksudnya perasaan hina, takhaddu'an, khada' rendah diri, takhasyu'an yakni dengan khusyuk. Dia takhaddu' dengan takhasyuk makna rendah diri belaka. Taraghuban yakni gemar dan suka, mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengharapkan redha daripada Allah. Tamalluqan yakni dengan rindu dendam. Dia tamalluqani menyanjung dengan sanjungan yang cukup tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wukuf yakni berdiri itu merupakan tazallul. Jadi kita berdiri itu merupakan penghinaan kita di hadapan Allah. Dan takbir itu rupanya taslim, penyerahan kita kepada Allah. Dan sana ni puji kepada Allah Ta'ala. Dan tilawah, baca Al-Quran, itu adalah rupa tabazzul, menghinakan diri kepada Allah. Dan rukuk adalah rupa takhaddu', rendah diri. Sujud rupa takhasyur', rendah diri juga. Dan julus, duduk, rupa taraghub. Jadi kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tasyahud itu rupa tamalluk. Tasyahud, kita baca tahiyat tu adalah rupa tamalluk, maksudnya menyanjung tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma apa hak yang disampaikan, hak yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani ni adalah perasaan yang hadir dalam hati hamba ketika beribadat kepada Allah apabila hamba tersebut telah mencapai maqam ihsan. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Renggang lambung-lambung mereka itu daripada tempat tidur, yad'una rabbahum, berdoa dan beribadat mereka itu kepada Allah
khaufan, dalam keadaan hati mereka itu takut, wa tama'a, tapi dalam masa yang sama silih berganti di antara takut dan tama', mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Daud saat ini itu adalah benda yang hadir di dalam hati orang yang sembahyang apabila dia telah mencapai maqam ihsan. Tapi bukan semua orang dapat merasakan perkara ini. Cuma apa yang disebut oleh Syekh Daud sebagai contoh, takbir adalah rupa penyerahan diri. Sebenarnya yang lebih penting adalah kita hadir perkara ini dalam hati kita. Tapi nak hadir perkara ini dalam hati kita bukan semuanya dapatlah. Tak sama, kadang-kadang dia mari perasaan sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala campur ke dalam hati dia. Itulah yang dimaksud oleh Syekh Daud yang sebelum daripada ni, dan nyatalah padanya segala haqaiq dan asrar dan rahsia-rahsia. Baik. Seterusnya kata dia lagi, maka berhadap segala hamba kepada Allah dengan itu sekaliannya, supaya berhadap Allah Subhanahu wa taala atas mereka itu dengan tarahum. Dengan tarahum yakni dengan kasihannya dan kelembutannya, dan berhadap dan diterimanya. Jadi kita buat semua sekali saat ini kepada Allah agar Allah Taala bagi balik kepada kita ganjaran. Antaranya adalah Allah Taala mengasihani kita, Allah Subhanahu Wa Taala berlemah lembut kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadat kita, Allah Taala memberi ganjaran kepada kita. Hal ini sebenarnya maksud daripada firman Allah Taala, fadhkuruni adzkurkum. Mu kena ingat kepada aku, nescaya aku ingat kepada kamu. Jadi kita berhadap kepada Allah dalam sembahyang dengan perkara yang disebut oleh Syekh Daud, supaya Allah Subhanahu Wa Taala berhadap balik kepada kita dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Taala bagi kepada kita. Baik. Katanya, maka tiada sesuatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini. Tak ada hak yang lebih besar daripada sembahyang, daripada urusan agama. Sembahyang sebenarnya hak yang paling besar sekali. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ibadat-ibadat yang lain, dia tidak sama dengan ibadat sembahyang. Ibadat sembahyang orang yang tak sembahyang, yang orang tak sembahyang, hak yang tidak engkar kewajipan sembahyang. Kalau engkar kewajipan sembahyang tu masalah lain, hak tu keluar daripada agama Islam. Orang hak yang tak sembahyang tapi dia tidak engkar kewajipan sembahyang, ulama masih lagi khilaf di antara kufur ataupun tidak, kafir ataupun tidak. Di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan orang tak sembahyang walaupun bukan engkar kewajipan sembahyang tetap terkeluar daripada agama Islam. Itu menunjuk bahawa besarnya ibadat sembahyang itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu nur, sembahyang itu cahaya. Ini adalah maksud daripada hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw qala tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un, sampai ke akhir hadis. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah menyebut sembahyang itu nur. Maksudnya nur cahaya. Jadi apabila seorang itu sembahyang, maka Allah Ta'ala akan memasukkan cahaya ke dalam hatinya. Maka dengan cahaya tersebut dia dapat menyuluh mana yang baik, maka dia dapat buat perkara yang baik. Mana hak yang buruk, maka dia dapat tinggal perkara yang buruk. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang sempurna dia dapat mencegahkan tuang dia daripada melakukan perkara fahsyak dan perkara mungkar. Seterusnya lagi kata dia dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam sembahyangnya. Ini juga sebenarnya maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maksud hadis begini asalnya. Maksud hadis, selama mana hamba saat itu berhadap kepada Allah, selama itulah hamba itu Allah Taala berhadap kepada dia. Tapi kalau apabila hamba itu berpaling daripada Allah dalam sembahyang, maka Allah Taala berpaling daripadanya. Sebab itulah bagi orang yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ingat kepada dia, sentiasa memberi ganjaran kepada dia dalam sembahyang, hati dia jangan berpaling kepada selain daripada Allah. Khusyuk hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja,
barulah Allah Subhanahu Wa Taala kekal berhadap kepada hamba. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia atasnya. Dan kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Lagi ia membukakan bagi hati orang yang kepapaan dan yang mempunyai daruri daripada ahli qulub. Ni papa ni bukan papa harta. Orang hak yang kepapaan, orang hak yang memang kosong hati dia daripada benda-benda hak yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala letak. Maka untuk dapat perkara tersebut, agar benda tu masuk dalam hati dia, dia kena perbanyakkan sembahyang. Kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Lagi ia membukakan bagi hati orang yang kepapaan, orang yang kosong hati, sembahyanglah yang membukakan hati dia, dan sembahyanglah dapat ada nur dalam hati dia. Dan yang mempunyai daruri, orang yang amat-amat memerlukan daripada ahli qulub. Ahli qulub ni orang yang mengambil berat tentang hati. Dia orang yang ambil berat tentang hati adalah orang yang ingin membersihkan hati. Dia tak sama manusia. Ada manusia dak cara ke hati dia, sedangkan hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia dia ambil berat tentang hati dia, dia tidak sama. Baik. Sedangkan kita dalam agama, antara perkara yang ditekankan oleh agama, kita mengambil berat tentang hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Ketahuilah dalam tubuh badan kita ni ada seketul daging. Kalau baik dia, maka baiklah segala anggota yang lain. Tapi kalau punah dia, maka punahlah anggota-anggota yang lain. Baik, iaitu hati. Jadi hati ni adalah tempat pandangan Allah. Maka perlu kita kena mengambil berat tentang hati. Jadi orang yang mengambil berat tentang pembersihan jiwa dia, maka sebenarnya antara ibadat yang cukup mujarrab untuk membersihkan hati dia adalah sembahyang. Adalah sembahyang. Maka muliakan akan mereka itu. Dia muliakan mereka itu sembahyang, tak kala mendirikan sembahyang. Dia kita orang mengerjakan sembahyang ni kita tak sama. Ada orang jaga sembahyang, tapi dia ni ketika dia sembahyang, lepas daripada sembahyang, dia rasa alhamdulillah lepas dah tanggungjawab. Jadi lepas dah bebanang. Okey, ni satu golongan. Comel dah golongan ni. Tapi sebenarnya masih lagi duduk dalam martabat yang rendah. Hak yang lebih tinggi lagi adalah bukan hanya dia melihat bebanang, bukan dia melihat anugerah. Dia tenang bukan lepas daripada sembahyang, dia tenang dalam sembahyang itu sendiri. Dia lain tau. Ada orang mujur lepas dah sembahyang. Sembahyang pula. Allah payah apa sembahyang? Lega lepas dah sembahyang. Ada orang begitu, lega setelah daripada sembahyang. Hak tu sebenarnya rendah sebenarnya. Tapi tak apa dah, daripada dok sembahyang langsung, waktu lebih teruk lagi. Hak yang lebih besar sebenarnya adalah dia menikmati ibadat sembahyang itu sendiri. Kerana kita kena tahu bahawasanya setiap ibadat yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita sebenarnya ada manfaat yang besar untuk diri kita sendiri ketika kita melakukan ibadat tersebut. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dijadikan penyejuk mata hatiku dalam sembahyang. Jadi sebenarnya mereka itu menikmati sembahyang, bukan melihat kepada bebanang. Allah sembahyang pula, sembahyang. Alhamdulillah lega, pada sembahyang. Apa dah sembahyang. Bukan dia menikmati sembahyang itu sendiri. Kata Rasul kepada Bilal, "Wahai Bilal, tenangkan arihna biha ya Bilal. Tenangkan kami dengan sembahyang." Sembahyang adalah ketenangan. Tengok lain di antara kita dengan orang yang maqam ataupun mencapai maqam ihsan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya maka hilanglah pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarkan dan yang disukanya. Jadi benda yang hati dia suka, hati dia berahi, apabila dia masuk dalam sembahyang, hilang dah ke benda tersebut. Kita buat contoh. Kenapa kalau kita baca sejarah sebahagian daripada salafus soleh, ulama-ulama dulu sanggup dak tidur malam. Kita pula sanggup tidur biar dak sembahyang subuh pun. Bukan kita, setengah-setengah masyarakat kita.
Sayang nak tinggal tidur, biar. Dok semayang subuh pun. Biar qada pun tak apa. Sayang nak tinggal semayang. Tapi mereka ni bukan subuh, bukan tidur subuh pun. Tengah malam hak yang tengah sedak tidur pun sanggup mereka tinggalkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut antara sifat mereka itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu mereka itu sedikit je tidur. Sikit je tidur. Hak banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka sanggup bangun tengah malam sedangkan kita tidur ni Allah sedap sungguh tidur. Tapi mereka sanggup tinggal tidur. Kerana nisbah dia tidur hak yang manis lagi dah tu. Sebenarnya lebih manis lagi mereka beribadat. Ketika mereka bangun tengah malam nak sembahyang sebanyak 2 rakaat, tiba-tiba rasa tidak mencukupi 2 rakaat, bahkan lebih daripada 2 rakaat. Lebih daripada 2 rakaat. Kerana benda? Kerana ni. Kerana hak yang dan hilanglah daripada hatinya itu akan segala yang dikasihi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda hak yang disuka selain daripada Allah, apabila masuk dalam beribadat kepada Allah, hilang perkara-perkara tersebut. Habis hilang belaka. Dan kerana inilah firman Allah Subhanahu wa taala, ia jadi macam kalau kita nak buat faham masalah ni bagi orang hak yang kita ni hak yang dengar cerita orang ni, kita nak faham gini, budak-budak kalau kita handset kepada dia, lupa ke lapar perut. Handset budak-budak. Dok kata budak-budak orang tua pun sama. Handset tu, dok main handset lupa lapar perut. Sedar-sedar aku dah akan hari-hari ni. Dok sedar sekarang. Sedangkan makanan ni benda hak yang kita suka. Tapi bila kita main benda hak yang lebih kita suka lagi, siapa benda hak yang kita suka sebelum ni siapa tinggal belaka. Begitu juga apabila dia merasa nikmat beribadat kepada Allah, sehingga kan apabila dia masuk dalam ibadat tersebut, apa hak yang dikasihi oleh hati dia daripada hal-hal yang berkait dengan dunia hilang belaka, tak teringat. Dan kerana inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Baik, suruh olehmu akan ahli kamu, akan keluargamu dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya, tiada kami pinta akan kamu rezeki kami. Tiada kami pinta akan kamu rezeki, kami yang memberi rezeki akan kamu. Baik, okey, cuba kita tengok ayat ni. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya suruh keluarga kita mendirikan sembahyang. Jadi kita sebagai orang lelaki, ketua dalam keluarga, antara perkara yang penting adalah kita kena suruh keluarga kita sembahyang. Dia tidak memadai kita jaga sembahyang tapi anak bini kita tak tahu mana sembahyang. Kerana sembahyang ni bukan fardu kifayah, dia fardu ain. Tidak memadai kita mari masjid, kita mari surau, kita jaga sembahyang tapi anak bini kita tak jaga sembahyang. Kita ni Allah Taala uji kita tak sama. Allah Taala uji kita tak sama. Kita kalau cakap bab sembahyang ni, maka macam-macam ahli jemaah ni bab sembahyang ni menghantui dia. Ada orang duk mikir tentang anak dia, ada orang duk mikir tentang ibu bapa dia, ada orang diuji dengan anak duk sembahyang. Dak ayah kat anak sungguh, dak sembahyang semacam. Kalau kecek-kecek boleh, kau pulah telinga boleh, kau rodang. Ni main besar daripada ayah cakap nak rodang. Cakap nak rodang, dia berembah dengan ayah kat di rumah. Jadi Allah susah hatinya anak dak sembahyang. Dah ramai-ramai ada seorang dua dak sembahyang. Ada setengah pula dia jaga sembahyang tapi ibu bapa dia tak sembahyang. Susah hati juga. Hak teruk lagi, ada juga bini tak apa nak jaga sembahyang, tekah tok lelaki ada, tok lelaki suruh. Ni benda hak yang ada dalam masyarakat kita ni, hak yang kita sebut ni. Ada setengah cucu pula tak jaga sembahyang. Jadi anak kita ialah anak kita, tapi cucu kita tapi dalam yang sama anak orang juga. Jadi tebang-tebang nak marah mak dia pula gitu, kayak gini balah pula dengan menatu. Ada gitu dalam masyarakat kita ni. Yang bersebut ni benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kalau bab cerita bab sembahyang ni, Allah susah hati setengah-setengah orang. Tapi sebenarnya kita kena ingat itu adalah ujian yang Allah Taala bagi kepada dia. Maka apa yang penting bagi dia adalah buat tanggungjawab dia. Jadi Allah Taala perintahkan kepada kita, ketua dalam keluarga kena suruh sembahyang. Soal dia tak mau sembahyang, hak tu bahagian dia. Bahagian kita suruh. Mu kena sembahyang. Kena suruh. Lepas dah bahagian kita. Tapi dalam masa yang sama, walaupun lepas bahagian kita, tapi kalau melibatkan anak kita, tak memadai lepas bahagian kita, biar kita nak juga lepas juga bahagian dia. Dan bagaimana cara kita nak lepas juga bahagian dia? Di samping kita berusaha untuk dia sembahyang,
kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada dia agar dia jaga sembahyang. Macam-macam lah. Ada kala bini berjuguh tapi tok lelaki pula tak mahu nak sembahyang mana. Ni banyak ni dalam masyarakat kita ni. Bukan kita kata banyak sangat, tapi ada dalam masyarakat kita. Lebih daripada seorang lah berlaku benda lagu ni. Ada orang puang mari tanya hamba, tanya ustaz nak warna tok lelaki tak sembahyang ustaz, tak akan nak suruh dah Allah susah hati kita. Tok lelaki tak sembahyang. Bini tak sembahyang tu jarang dengar, kata ada juga. Hak yang ada tok lelaki tak sembahyang. Payah lalu lah. Bini khabar teruk-teruk sangat jadi pesan lain pula. Baik, anak pula tak sembahyang, sama juga. Mak dah kat nak bebem, ayah tak pun nak cara mana. Ayah ada je, dah ayah memang jadi cilang sidu buat sembahyang. Ada juga dalam masyarakat kita. Allahu Rabbi, ni benda berat-berat saja ni, bukan benda kecil ni, benda berat. Baik, kita jangan anggap benda kecil ni benda berat. Kita kalau anak tak pergi sekolah tu, berat dah, susah dah. Pergi jumpa dengan terawa, minta orang sembahyang, ajak minta air tawar, air masing, air masang. Nak uwi ni nak suruh pergi sekolah Tapi kalau bab sembahyang tak ada benda pun, bos sekolah nasihat tu. Orang mari kau jumpa kita dak padang kita doa seorang, kita minta pula orang lain tolong doa kata kan anak hamba ni tolong sembahyang ajak adik kau anak hamba buat macam kita saat ni tu sekabut anak tak pergi sekolah poteng sok mau sekolah gitu. Sebab poteng sembahyang ni jauh lebih besar daripada poteng sekolah. Poteng sekolah tak semesti budak saat ni tu poteng sekolah, masa dia sekolah tu tak semesti dia tidak berjaya dalam kehidupan dia, tak semesti. Tak semesti begitu. Tapi kalau poteng sembahyang memang pasti orang tu tidak berjaya. Orang tu rosak kalau potong sembahyang. Tengok, tapi kita saat ni tu keresahan kita tak kena pada tepat sebenarnya. Sebab kita bermasalah juga sebenarnya. Kalau kita tidak bermasalah, maka keresahan kita akan kena pada tepat. Maksudnya, keresahan kita ketika anak potong sekolah, keresahan kita ketika anak potong sembahyang sama dengan keresahan kita ketika anak potong sekolah. Ada orang keresahan anak potong sekolah tu sekabut sampai nak tidur malam. Siapa nak tidur malam? Tapi anak dok potong semayang, tak ada rasa benda pun. Lain ni dok tidur sampai ke subuh dia dok nak bangun. Ki anak dok potong semayang. Tu jadi bermasalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala perintah kepada kita supaya kita perintah kepada keluarga kita, anak kita, bini kita supaya semayang. Dan sabar ia atasnya, dan hendaklah mu sabar di atas sembahyang itu. Mu kena sabar. Sebab sembahyang ni susah, bukan senang. Semayang susah. Kalau senang, ramai orang pakai semayang. Kalau senang, semayang ni sebenarnya susah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang ni berat melainkan kepada orang hak yang khusyuk. Orang hak yang khusyuk tak apa ringan. Tapi orang hak yang tak khusyuk berat semayang. Budak-budak muda, kalau kita suruh pusing padang main futsal daripada pukul 2 pagi sampai 4 pagi dia rakuh. Tapi kalau suruh semayang bukan semua boleh jaga semayang. Budak-budak muda, hak tua tu memang dia rajin sikit semayang sebab nak mati lelah dah. nak siap berkalang. Hak tua-tua ni, hak muda-muda ni. Baik, jadi berat sebenarnya nak semayang ni. Berat. Melainkan bagi orang hak yang Allah Ta'ala bagi taufik, maka tak kira lah muda tua, maka mudahlah sembahyang bagi diri dia. Baik. Lepas tu kata Allah Ta'ala, tiada kami pinta akan kamu rezeki. Mungkin suruh keluargamu semayang. Lepas tu mu kena sabar di atas sembahyang tu. Kami bukan minta rezeki daripada mu. Tengok. Maksudnya mu jangan sekali-kali jadikan cari rezeki saat itu mengabaikan sembahyang. Mu jangan. Kerana Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, nahnu narzuquk. Kami hak yang memberi rezeki kepada kamu. Ada pula orang kita ni, sebab dia tak sembahyang. Sebab sibuk dengan kerja. Sedangkan perintah sembahyang adalah sebelum daripada perintah bekerja. Tengok Allah Ta'ala khabar. Mu kena suruh keluargamu sembahyang. Mu kena sabar di atas sembahyang. Kami tidak memberi rezeki kepadamu. Kami tidak meminta rezeki daripada mu. Bahkan kami yang memberi rezeki kepadamu. Ulama sebut, sebahagian daripada ulama lah, dia kata lagu mana dalam ayat ni kita tengok Allah Ta'ala perintah sembahyang. Lepas tu sabar di atas sembahyang. Lepas tu cara buat rezeki. Dengan maksud dia, dengan maksud jangan sekali-kali mu cari rezeki sehingga mengabaikan tanggungjawab asalmu. Mu jangan sebab cari rezeki siapa ke sembahyang bang dak cara. Baik, ada orang siapa ke sembahyang bang dak cara sebab duduk buat kerja buat. Hak lebih teruk lagi bukan kerana kerja, kerana nak main. Kerana nak main, balik kerja dalam pukul 5 sampai pukul 5 rumah 5.30 kawan ajak main futsal. Asal nak bayar lagi.
Tapi janji kawan 5.30, tak apa kita gemai pusat dulu lah. Qadha mula sembahyang asar sebagai contoh. Qadha semula sembahyang asar. Maka tu sebenarnya adalah kecelakaan yang telah ditempuh oleh orang tersebut. Bukan kebaikan sebenarnya, bukan kecelakaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata lagi ayat ni juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak bincang satu isu yang panjang sikit. Satu isu yang panjang. Yang mana ada sebahagian ni khusus untuk orang puang. Kita zaman kita dah ni orang puang bekerja. Sebagaimana orang lelaki kerja, orang puang juga bekerja. Sebenarnya orang puang bekerja tidaklah salah. Boleh je orang puang bekerja. Agama kita tidak melarang perempuan bekerja. Agama kita tidak melarang perempuan bekerja. Boleh perempuan bekerja. Namun ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh perempuan ketika dia ingin bekerja. Okey, itu yang pertama. Batu mana hak yang lebih baik kalau orang puang kerja dengan tidak bekerja? Okey, kita tengok kalau kerja di rumah, kerja dua rumah sehingga kan terabai anak, terabai hak suami, maka pastinya lebih baik dia tidak bekerja berbanding dia bekerja di luar rumah. Sebenarnya dia duduk dalam rumah pun dia kerja juga, duduk jaga anak, duduk tunai hak suami, itu daripada segi afdal. Tetapi boleh dia tidak menjadi masalah orang puan nak kerja. Cuma orang puan ni ketika dia kerja sampai masa dia datang haid, kadang-kadang masa kering daripada haid tu kadang-kadang ketika berada di tempat kerja, kadang-kadang ketika duduk rumah. Kalau duduk rumah tak ada masalah lah. Masalah ketika kering haid itu ketika tempat kerja. Lepas apabila kering haid tempat kerja, orang puan buat mana? Orang puan kata tak apa, kita balik mandi semayang Zuhur, mandi mandi rumah kat gigi lah. Lepas tu semayang Zuhur nanti kita qadha. Oh sedap dia. Tak boleh begitu sebenarnya. Hukum dia adalah haram. Antara dosa besar adalah mengeluarkan sembahyang daripada waktunya tanpa sebarang keuzuran. Tanpa sebarang keuzuran. Hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Jadi tidak boleh perempuan ketika mana mengalami suci di tempat kerja, dia tidak mandi wajib, tidak sembahyang, lepas tu dia nak balik mandi di rumah sehingga terpaksa kena qadha sembahyang tersebut. Hukum dia adalah haram. Itu dosa besar. Baik. Hamba orang tanya beberapa kali sebelum daripada ni masalah ni. Hamba jawab, gitulah hamba jawab. Cuma hamba jawab kata mana? Orang puang sebenarnya kalau dia pergi kerja, kalau dia rasa nak begok, dia boleh begok. Tadi kalau boleh begok ketika dia sedang bekerja, maka sepatutnya tidak menghalang sedikit pun untuk dia mandi wajib setelah daripada dia mengalami suci di tempat dia bekerja. Baik. Hamba pun mari ayat ni. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Mungkin kena perintah keluargamu sembahyang dan sabar. Sabar atas sembahyang. Itu sabar sebenarnya. Perlu kepada kesusahan, mandi wajib ketika kita sedang bekerja. Mungkin kena sabar. Patut Allah Taala cerita bab rezeki. Rezeki lepas daripada sembahyang. Jadi jangan sekali-kali pekerjaanmu menghalang untukmu mengerjakan sembahyang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali melalai akan kamu harta benda kamu, anak pinak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala puji di dalam Al-Quranul Karim adalah rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Beberapa orang lelaki, perniagaan mereka itu, pekerjaan mereka itu sedikit pun tidak melalai daripada mengingati Allah dan mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Jadi apa ada, tapi yang buat rekah situ, apa tulis rekah. Tiba-tiba ada seorang ustazah, dia kawan dia kata orang yang sungguh orang puang ni mandi wajib di tempat bekerja ketika kering darah, menyusahkan orang puang tu sendiri. Dia pakai pada otak dia. Hal tu sebenarnya salah. Maka ambil akhirnya hamba buat penulisan yang cukup panjang berdasarkan kepada Quran, hadis dan pandangan-pandangan ulama-ulama muktabar. Jadi sebenarnya salah. Kalau ada orang kata orang puang kalau kering tempat bekerja, tak apa, dia tak mandi lalu balik mandi di rumah walaupun qadha sembahyang, sebenarnya itu adalah pandangan yang sesat, pandangan yang salah, pandangan tidak betul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang sembahyang yang lalai daripada sembahyang mereka. Apa maksud lalai daripada sembahyang? Sebahagian daripada ulama salaf
Bahkan ada sebahagian ulama mengatakan ni di antara penafsiran yang masyhur di sisi salaf adalah alladina yuakhiruna as-salata an awqatiha. Orang yang melewatkan sembahyang daripada waktunya.